Apa itu etika? Etika berasal daripada perkataan Yunani iaitu ethos yang bermaksud kelakuan atau kepribadian. Etika adalah sistem moral, adat, tingkah laku atau moral. Ia juga bermaksud prinsip moral atau satu set prinsip apa yang betul dan apa yang salah. Ini bermakna tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang atau profesion terhadap masyarakat. Al-Quran daripada perspektif Islam merujuk kepada tingkah laku yang betul berdasarkan firman Allah. Etika adalah cabang falsafah yang menangani persoalan seperti apa yang betul dan apa yang salah serta kehidupan yang baik. Ia merangkumi lebih daripada sekadar perkara yang betul atau salah secara moral. Etika merujuk kepada nilai dan tradisi yang mengawal cara kita menjalani kehidupan kita. Nilai ini boleh datang daripada budaya kita atau daripada kepercayaan peribadi kita sendiri. Bentuk jamak bagi etika adalah ta'ita. Ta'ita merujuk kepada adat atau kebiasaan yang kita ikuti dalam kehidupan seharian kita. Istilah epistemologi merupakan kata pinjam daripada bahasa Inggeris epistemology yang berasal daripada gabungan dua perkataan Greek iaitu epitism dan logos. Epitism bermaksud pengetahuan dan logos bermaksud ilmu, sains, kajian dan teori dan perbincangan. Epistemologi juga merupakan salah satu cabang utama falsafah yang membicarakan tentang hakikat, makna, kandungan, sumber dan proses ilmu. Oleh itu, bolehlah dikatakan bahawa epistemologi itu bererti kajian tentang ilmu pengetahuan. Epistemologi juga merupakan satu cabangan falsafah melalui tokoh pelopornya iaitu Immanuel Kant terhadap kajian dan batasan-batasan sesuatu ilmu, misalnya tentang apa yang kita ketahui dan apa yang kita tidak ketahui. Dua perkara pokok dalam epistemologi adalah masalah sumber ilmu pengetahuan dan masalah kebenaran ilmu pengetahuan. Masalah ini boleh diatasi melalui kaedah epistemologi yang menjawab pertanyaan apa yang kita ketahui dan bagaimana kita dapat mengetahuinya. Aspek utama etika ialah kehidupan baik, iaitu kehidupan yang bernilai atau yang memuaskan ataupun boleh dianggap lebih penting daripada tingkah laku moral oleh banyak ahli falsafah. Antara isu utama dalam etika ialah pencarian summum bonum iaitu kebaikan yang terbaik. Tindakan yang betul dikatakan mengakibatkan kebaikan terbaik, manakala tindakan yang tidak bermoral mengakibatkan boleh dikatakan menghalangnya. Etika adalah mengkaji fakta, menganalisis dan merumuskan apakah tingkah laku yang sebaiknya dan sebetulnya. Etika tidak berpegang pada apa yang diamalkan, tanzil Tuhan ataupun wahyu Tuhan terhadap jawapan akhir dan menyelesaikan isu-isu moral tertentu. Terdapat dua etika iaitu etika hak asasi manusia dan etika perang. Kemanusiaan adalah kebaikan yang berkaitan dengan nilai asas altruism yang diperolehi daripada keadaan manusia. Kemanusiaan boleh dikatakan sebagai perasaan sayang, altruism dan kecerdasan sosial. Biasanya ia merupakan kekuatan individu. Konsep ini kembali kepada perkembangan falsafah manusiawi ataupun humanis semasa Renaissance dengan pendahulu dan skolatisme abad ke-13 menekankan konsep martabat manusia asas yang diilhami oleh Aristotle. Manakala etika perang pula adalah agama Islam sebenarnya tidak menggalakkan peperangan, namun bagi mengelakkan agama, negara dan maruah diri diperkotak-katikkan, umat Islam wajar mengangkat senjata. Hal ini bertebaran dengan agama ini yang bersifat mementingkan kesejahteraan dan keamanan. Namun ketika menghadapi musuh di medan perang, tentera Islam perlu mematuhi pelbagai etika yang telah ditetapkan, tidak kira sebelum, semasa ataupun selepas. Falsafah Cartesian Dualism. Dualism Cartesian terjadi apabila berlakunya perbezaan pendapat pada abad ke-17 yang bermaksud minda dan tubuh adalah dua entiti yang berbeza. Kedua entiti ini kemudian bertemu di otak dan saling bertidakbalas dan wujudnya gagasan iaitu ego cogito ergo sum yang bermaksud aku berfikir justeru aku wujud, dan telah merubah pandangan alam dan ilmu Eropah kepada satu pandangan yang baru dan memusnahkan perseimbangan kandungan hubungan antara Tuhan, manusia dan alam.
Gagasan ini juga telah memutlakkan keupayaan akal rasional manusia secara sendirian tanpa peranan aktif Tuhan dan alam dalam perolehan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niam Senaja binti Muhammad Azmi dan saya daripada kumpulan 8 yang memegang tajuk etika sebagai isu kefalsafahan, dan saya akan bentangkan isu 8.2 iaitu berkenaan dengan konsep kesejahteraan hidup. Etika atau etik berasal daripada perkataan Greek kuno iaitu ethos ataupun falsafah moral yang bermaksud perwatakan dan kepribadian yang terdapat dalam diri seseorang manusia, dan ianya telah mendefinisikan etika sebagai kajian filosofikal, dan ia juga telah mendefinisikan etika sebagai prinsip-prinsip bertingkah laku yang mengawal individu dan sebagai salah satu standard tingkah laku. Etika juga adalah salah satu kelakuan yang dimiliki oleh seseorang individu ataupun kelompok yang menilai tindakan yang dilakukan sama ada perkara itu adalah baik ataupun yang buruk. Etika ini ada dua pembahagian, iaitu jenis-jenis etika. So etika yang pertama ialah etika umum dan etika yang kedua adalah etika khusus. Kita akan melihat kepada etika yang pertama iaitu etika umum, ialah etika mengenai kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis ataupun teori-teori etika dan prinsip moral, dan seterusnya ialah etika khusus merupakan penerapan ataupun salah satu prinsip dasar dalam bidang kehidupan, dan bagaimana mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dalam kegiatan khusus yang dilakukan dan didasari oleh cara. Etika ini adalah satu perkara yang penting untuk seseorang individu. Jadi kita akan tekankan untuk etika. Konsep kesejahteraan adalah lebih kepada individu, kerana individu adalah salah satu sifat yang paling dekat dengan masyarakat luar. Jadi sebagai individu yang ingin menjalani hidup sebagai seorang individu yang sejahtera dan merasai kesejahteraan itu, kita perlulah menjadi individu yang baik dan menjaga tingkah laku kita dengan orang lain. Contohnya sekiranya kita menjadi seorang pelajar dan kita berkongsi bilik dengan orang lain, jadi kita perlu menjadi seorang yang menghormati orang ataupun menghormati rakan sebilik kita lah, supaya konsep kesejahteraan itu akan wujud dalam diri kita dan diri rakan sebilik kita juga. Dan antara perkara yang penting untuk mengekalkan konsep kesejahteraan hidup ini adalah menghormati rakan sekelas, menghormati rakan serumah, dan terutamanya rakan sebilik lah, seperti yang saya nyatakan tadi, dan menjadi orang yang menjaga kata-kata, tidak menggunakan ayat yang kasar, menjaga tingkah laku semasa berhadapan dengan orang sekeliling, dan menjadi seorang yang baik dan sentiasa mempunyai rasa malu dengan orang sekeliling, dan sekiranya kita menjadi orang yang baik, menghormati dan menjaga kata-kata, secara tak langsung konsep kesejahteraan itu akan muncul dalam diri kita sendiri. Dengan sendirinya ia akan mewujudkan persekitaran yang baik juga. Sekian, terima kasih, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Nabi Rosli, dan saya akan membentangkan tajuk 8.3 konsep etika dalam pelbagai agama. Ianya berasal daripada perkataan Greek ethos, bermaksud perangai, kepribadian atau adat. Dari segi bahasa merujuk kepada satu sistem perlakuan yang bermoral serta merangkumi prinsip moral dan undang-undang yang boleh dikendalikan. Dari segi istilah pula, etika merujuk kepada peraturan
peraturan sosial yang mengawal tingkah laku manusia. Etika menurut Islam bersifat mutlak dan menyeluruh. Akhlak Islam bersifat mutlak, tidak boleh dipinda atau dibosan, dikenakan kepada seluruh individu tanpa mengira keturunan, warna kulit dan pangkat. Seterusnya, melengkapi dan menyempurnakan tuntutan ditinjau dari sudut kejadian manusia yang dibekalkan dalam pelbagai daruri. Akhlak Islam adalah merangkumi semua aspek kemanusiaan, iaitu raniah, jasmaniah dan akhliyah. Bersifat sederhana dan seimbang. Tuntutan akhlak dalam Islam adalah sederhana, tidak membebankan sehingga menjadi pasif, dan tidak pula membiarkan sehingga menimbulkan bahaya dan kerosakan. Sekali mencakupi seluruh suruhan dan larangan. Bagi kebaikan manusia, pelaksanaan akhlak Islam meliputi keseluruhan dan larangan dengan tidak boleh mengutamakan dan mengabaikan mana-mana aspek tersebut. Seterusnya, etika menurut Hindu. Yang pertama ialah Dharma, ialah idea utama dalam agama Hindu, iaitu etika atau peraturan moral, juga memberi erti tugas dan tanggungjawab yang perlu dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan. Dharma, individu memerlukan apa yang dilakukan oleh seseorang mengikut kelahiran dan peringkat dalam kehidupan. Masyarakat perlu mematuhi etika yang ditetapkan agar kehidupan barunya lebih baik dan dapat mencapai matlamat. Seterusnya sila karma, peraturan sebab musabab moral dalam karma. Doktrin utama agama India adalah idea karma. Sebelum kedatangan, konsep ini telah dipegang secara meluas di seluruh India. Walau bagaimanapun, telah mengembangkan teori ini ke dalam keseluruhan bentuknya yang kita ada pada hari ini. Perbuatan, ucapan dan pemikiran dan tindakan seseorang dalam kehidupan akan menentukan kehidupan dan dalam kelahiran semula. Seterusnya, Satya. Ia dianggap penting untuk kewujudan yang seimbang dan harmoni di alam semesta. Apabila kebenaran ini, alam semesta beroperasi dengan cara yang sepatutnya, segala-galanya di dunia bergantung kepada Satya yang berfungsi dengan betul. Dan sekali ialah ahimsa dengan erti kata yang meluas, juga dikenali sebagai tidak mencederakan, merujuk kepada pantang sepenuhnya daripada mendatangkan apa-apa jenis penderitaan atau bahaya kepada mana-mana makhluk, sama ada melalui perkataan, perbuatan atau fikiran. Seterusnya, etika menurut Buddha. Pertama sekali ialah Ren Jen, kasih sayang peri kemanusiaan. Konsep asas dalam sistem Cina disebut sebanyak 100 kali terhadap Alalat, tulisan mengenai ajaran yang ditulis oleh muridnya. Ia berasal dari perasaan kasih sayang yang merangkumi kasih sayang terhadap diri sendiri dan juga kepada orang lain. Kesedaran perasaan ini adalah menjadi asas prinsip moral. Dengan nilai ini, manusia didorong untuk melakukan kebaikan, baik hati dan pemurah. Seterusnya, Wulun. Masyarakat tradisional Cina mementingkan konsep kekeluargaan. Mereka menekankan konsep 5 hubungan yang merupakan 5 hubungan asas manusia yang harus dikekalkan bagi membentuk kestabilan masyarakat dan kesejahteraan negara. 5 hubungan itu ialah antara hubungan suami dan isteri, antara bapa dan anak, antara adik-beradik, antara pemerintah dan rakyat, dan antara kawan-kawan. Sekali ialah etika menurut Kristian. Asas etika agama Kristian berpandukan kehidupan dan ajaran Jesus serta prinsip moral yang menteraskan konsep cinta yang taat sebagai digariskan dalam kitab Injil. Penganut Kristian mempercayai konsep dunia akhirat. Selepas kematian, Tuhan akan menghakimi semua manusia, membuat keputusan bermoral dan beretika. Bermaksud penganut Kristian berusaha untuk mengetahui apa yang Tuhan mahu dengan merujuk kepada 10 rukun. Baiklah, seterusnya, nilai kepimpinan secara bijaksana. Kepimpinan merujuk kepada kemampuan mengambil peranan mempengaruhi orang lain ke arah kebaikan. Seseorang pemimpin perlulah mempunyai personaliti yang mampu mempengaruhi orang lain serta bersedia untuk menerima teguran dan kritik daripada orang lain. 3 ciri utama dalam kepimpinan secara falsafah, iaitu yang pertama, mempunyai wawasan yang jelas, iaitu memiliki kemampuan berfikir secara alternatif serta mampu mengenal pasti sesuatu secara terperinci. Seterusnya, kasih sayang, memimpin orang lain dengan nilai kasih sayang, teladan serta mempunyai integriti dalam diri. Seterusnya, mempunyai daya kekuatan yang mampu menggerakkan orang lain, mempunyai daya tahan fizikal dan mental. Seterusnya, nilai menghargai alam sekitar,
terdapat masalah baru yang timbul seperti falsafah alam dan falsafah teknologi. Bencana alam yang kerap berlaku seperti berlakunya pemanasan global dan gempa bumi menyebabkan krisis yang dipanggil ecological crisis. Oleh itu, falsafah teknologi yang wujud kerana perkembangan pesat dalam bidang teknologi. Okey, seterusnya ialah nilai kepentingan ilmu. Dalam mempelajari ilmu berdasarkan falsafah, seseorang itu mampu mengetahui kebaikan dan keburukan sesebuah idea pemikiran. Dalam masa yang sama, kita dapat menggalakkan diri daripada menjauhi kejahilan dan berdiri di atas kebenaran. Okey, antara kepentingan pemikiran ilmu dalam falsafah ialah merangsang pemikiran secara kritikal, menyelesaikan masalah dengan baik dan dapat membantu seseorang menghadapi situasi yang memerlukan keputusan dalam kehidupan seharian untuk menyiasat kebenaran, tujuan, realiti dan minda manusia. Falsafah dalam ilmu iaitu falsafah gunaan seperti falsafah pendidikan, undang-undang dan falsafah agama. Tujuan mempelajari ilmu falsafah adalah penting untuk manusia memahami makna diri individu, tanggungjawab diri dan tujuan kehidupan. Tanpa falsafah, seseorang itu tiada penerapan nilai murni dalam kehidupan dan hubungan dengan masyarakat juga tidak akan harmoni. Terdapat pelbagai nilai sepunya berdasarkan falsafah, antaranya nilai ketuhanan dan transcendence. Dalam konteks Malaysia, usaha menjayakan insan bersepadu sejahtera atau ekologikal sangat berkait rapat dengan proses Islamisasi. Islamisasi ilmu merupakan proses pengislaman ilmu iaitu dengan menyuntik prinsip Islam kaedah, metodologi, strategi, data, objektif, matlamat dan aspirasi sesuatu disiplin ilmu seperti ilmu sains dan teknologi. Islamisasi berperanan penting dalam mengembalikan teras ilmu yang melandaskan Al-Quran dan Al-Sunnah. Ini kerana ilmu Islamisasi ilmu merupakan proses kesepaduan antara ilmu nakli atau fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Melalui proses ini berlaku suatu bentuk penyaringan atau pemurnian ke atas ilmu nakli. Adat secara umumnya didefinisikan sebagai suatu aturan dan cara hidup. Ianya mencerminkan segala perbuatan dan ada kalanya dilakukan setiap hari atau musim sama ada berpandukan bulan atau tahun. Itu ialah perkara yang selalu difahami khalayak berkenaan dengan adat. Suatu perkataan yang sinonim dengan adat ialah budaya. Walaupun dari aspek bunyinya ia berbeza, tetapi dari segi pengertiannya ia adalah konsep yang saling bergantung dan sama. Contoh adat ialah tingkah laku, kepercayaan dan sebagainya. Adat rasam juga dikenali sebagai tradisi adalah undang-undang atau hak yang tidak bertulis dalam sesebuah masyarakat dan diamalkan secara turun-temurun sejak sekian lama dan diwarisi oleh nenek moyang. Ia adalah sesuatu yang ramai orang lakukan dan telah dilakukan untuk jangka masa yang lama. Biasanya datang dari sesebuah negara, budaya, zaman atau agama sama. Jika ada sesuatu yang biasanya dilakukan dengan cara yang sama, ia mungkin boleh dikatakan sebagai adat kebiasaan dalam melakukan sesuatu. Kehidupan manusia tidak boleh lari dari nilai akhlak dan etika. Setiap perbuatan tidak akan terlepas daripada nilai baik maupun buruk serta dosa dan pahala. Etika dan nilai yang lahir daripada diri seseorang menjadi ukuran baik atau buruknya seseorang individu. Bahkan bagi mereka yang tidak berpegang kepada mana-mana agama menjadikan akhlak dan etika sebagai piawai bagi alasan yang bakal mereka di akhirat kelak. Perbezaannya adalah dalam Islam, akhlak dan etika yang ada pada manusia hendaklah bersumberkan kepada wahyu dan tidak semata-mata bergantung kepada akal sahaja. Antara cara untuk kita mengekalkan keharmonian dan kasih sayang dalam kehidupan berkeluarga dan masyarakat adalah dengan menjaga adab, etika dan akhlak dalam pergaulan kita antara satu sama lain. Akhlak itu perhiasan dan cerminan Muslim. Ia lambang kemuliaan kepribadian seseorang Muslim. Seorang Muslim seharusnya beradab pada setiap ketika termasuk juga ketika ia berinteraksi dan berkomunikasi di media sosial. Dalam soal akhlak ini, Nabi Muhammad SAW telah bersabda dalam mengingatkan kita dalam pesanannya, sebaik-baik orang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Apabila hilang adab dan etika dalam diri seorang Muslim, maka akan timbul sifat-sifat keji yang boleh merosakkan diri dan juga hubungan sesama manusia. Lihatlah bagaimana perbalahan, pemusuhan dan juga
yang berlaku hari ini kesemuanya berpunca dari ideologi kebencian dan sifat tidak senang antara satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dini Iqmal bin Zulkifli. Saya akan menerangkan tentang tajuk yang ada di topik 8 iaitu dekolonisasi. Pertama sekali, kolonisasi dari sudut istilah ialah bermaksud sesuatu proses atau keadaan iaitu sistem kuasa berpusat mendominasi tanah jajahan baru yang berada di kawasan sekitarnya. Keadaan ini telah menyebabkan subjek dominasi tersebut tertakluk pada kuasa penjajah dalam pelbagai aspek seperti fizikal, material, sosioekonomi, politik, pemikiran dan intelektual. Seterusnya, penjajahan sebagai kata nama merujuk kepada proses atau keadaan di mana sistem kuasa berpusat menguasai koloni baru di wilayah sekitarnya. Kerana ini telah menyebabkan subjek dominasi kepada pihak penjajah kolonial dalam pelbagai cara termasuk fizikal, material, ekonomi, politik, mental dan intelek. Seterusnya saya akan bercerita tentang sejarah kemunculan dan perkembangan dekolonisasi. Seorang wartawan Perancis yang menentang penjajahan Perancis di Algeria telah mencipta frasa dekolonisasi pada abad ke-19. Perkataan itu pertama kali ditunjukkan pada 1930-an oleh seorang saintis sosial Yahudi dari Jerman yang bernama Maurice Julius Bonn yang lahir pada 1873 hingga 1955 dan melarikan diri dari penindasan Nazi dan menetap di England. Kemudian frasa ini tidak lagi digunakan dalam politik antarabangsa. Perkataan dekolonisasi ini biasa digunakan secara global selepas Perang Dunia Kedua, terutama selepas tahun 1960. Dan Kennedy mendakwa terdapat 3 gelombang utama dalam permulaan dan perkembangan dekolonisasi, iaitu yang pertama ialah dekolonisasi dunia baru, New World Decolonization. Gelombang itu bermula di Amerika pada tahun 1776 apabila penduduk Amerika Utara mula memberontak terhadap penguasaan British. Pengisytiharan kemerdekaan 13 koloni British membawa kepada penciptaan Amerika Syarikat pada 4 Julai 1776. Pemberontakan hamba pada tahun 1791 di Saint Domingue, sebuah wilayah Perancis, datang seterusnya. Akibatnya, Haiti menjadi sebuah negara yang bebas dan merdeka pada 1 Januari 1804. Fasa ini juga menyaksikan beberapa pertempuran kemerdekaan bertempur melalui peperangan dengan penjajah Portugis dan Sepanyol. Brazil, sering dikenali sebagai Empire Brazil, adalah milikan Portugis terbesar di Amerika Selatan dan merdeka pada 7 September 1822. Yang kedua ialah dekolonisasi dunia lama, All World Decolonization. Permulaan Perang Dunia pada 28 Julai 1914 telah menjadi pendorong untuk gelombang kedua ini yang berlangsung sehingga tamatnya pada 11 November 1918. Rusia adalah empayar pertama yang jatuh pada tahun 1917. Kejatuhan empayar tersebut memudahkan penciptaan Kesatuan Republik Sosialis Soviet USSR pada 29/1922 oleh Bolshevik Revolutionary. Pada tahun 1922, Empayar Turki Uthmaniyah telah jatuh dan negara-negara seperti Romania dan Bulgaria yang berada di bawah kawalannya diisyaratkan merdeka. Seterusnya ialah dekolonisasi dunia ketiga. Seterusnya saya akan menceritakan tentang faktor-faktor kemunculan dekolonisasi. Kemunculan dan perkembangan dekolonisasi selepas berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1942 boleh dikaitkan dengan beberapa faktor utama seperti berikut. Yang pertama ialah Perang Dunia Kedua di seluruh dunia antara empayar dan kuasa besar bertindak sebagai pendorong utama untuk dekolonisasi. Pemerintah kolonial British dan Perancis misalnya tidak lagi mempunyai sumber untuk menyokong usaha politik dan ekonomi di tanah jajahan mereka. Yang kedua, kolonisme Eropah telah ditentang oleh Amerika Syarikat dan Kesatuan Soviet, iaitu dua negara penting selepas berlakunya Perang Dunia Kedua. Ini telah memberi peluang kepada negara di dunia ketiga iaitu ruang untuk mencipta model mereka sendiri
Sebagai contoh, sebilangan kecil orang di Afrika yang menerima pendidikan mereka di Amerika Syarikat telah mula mengambil bahagian dalam masyarakat dan berusaha ke arah penjajahan yang disengajakan di benua itu. Yang ketiga, di peringkat lokal, mobilisasi gerakan pembebasan dan kemerdekaan yang muncul di wilayah jajahan kuasa besar tidak dapat dibendung lagi. Gerakan anti-kolonial dan haluan kiri ini telah mempercepatkan proses dekolonisasi daripada dominasi kuasa penjajah. Dekolonisasi fizikal berlaku dalam dua bentuk, iaitu perjuangan kekerasan dan perjuangan di meja rundingan. Sekian daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum. Dampak dekolonisasi kepada kehidupan. Dekolonisasi bukan sahaja telah membawa perubahan besar dalam sejarah dunia dari sudut geopolitik dan ekonomi, malah dampak dekolonisasi dapat dilihat dalam segenap aspek kehidupan manusia pada zaman moden ini. Dampak dekolonisasi kepada kehidupan dapat dilihat dalam perspektif berikut. 1. Sistem politik dan ekonomi. Sistem politik demokrasi muncul menggantikan sistem empayar dan monarki. Demokrasi datang dengan pakej kebebasan bersuara, kebebasan memilih, sistem pilihan raya, hak asasi manusia dan sebagainya. Manakala sistem ekonomi kapitalis dan perdagangan terbuka menjadi anutan kebanyakan negara yang membangun di dunia ketiga bagi memacu perkembangan ekonomi di peringkat lokal dan global. Seterusnya, sistem sosial. Dekolonisasi berjaya merubah wajah masyarakat daripada berpusatkan barat, Eurocentrik, kepada berpusatkan nilai masyarakat setempat, iaitu Local Value Based Centric. Natijah dapat dilihat melalui perkembangan sosio-budaya masyarakat tempatan yang mempunyai kerangka tersendiri dan mengangkat tradisi serta norma tempatan yang jauh bertentangan dengan nilai serta budaya kolonisasi. Yang terakhir ialah sistem pendidikan. Bidang yang paling terkesan dengan kolonisasi ialah sistem pendidikan. Walaupun dekolonisasi telah berlaku hampir 6 dekad yang lalu, namun sistem pendidikan di kebanyakan negara di dunia masih lagi berkibatkan kerangka dan paradigma barat. Pelbagai bentuk gerakan intelektual telah dan sedang diperjuangkan bagi mengembalikan sistem pendidikan ke landasan yang sebenar, iaitu berpaksikan epistemologi bertuhan melalui pendekatan islamisasi ilmu dan integrasi ilmu. Kesedaran dalam kalangan masyarakat semakin meningkat kesan daripada pakej sistem pendidikan acuan barat yang bukan sahaja melahirkan insan, bahkan menghasilkan manusia tanpa roh untuk tujuan aktiviti kapitalis global. Cabaran dekolonisasi sistem pendidikan merupakan agenda jangka panjang yang perlu disusun secara kolektif, bersepadu dan terancang. Dan yang terakhir sekali untuk pembentangan ini ialah dekolonisasi pemikiran dan intelektual. Menyedari bahawa kolonisasi bukan sahaja mempengaruhi aspek fizikal, bahkan dengan pakej lengkap iaitu pemikiran, budaya, nilai dan tata susila tempatan. Maka proses dekolonisasi juga seharusnya berlaku secara holistik dan komprehensif. Di antara pendekatan berkesan yang boleh dilaksanakan sebagaimana disarankan oleh Ali Syariati dan Said Hussein Alatas adalah melalui penjajaran semula kaedah berfikir berdasarkan ilmu falsafah yang benar. Berdasarkan keperluan ini, para pelajar didedahkan kepada kursus falsafah dan isu semasa bagi memberi gambaran menyeluruh dampak pemikiran falsafah barat kepada pemikiran dan intelektual masyarakat timur. Sebagai contoh, dalam bidang pengajian pengkhususan masing-masing, para pelajar kebiasaannya membuat kajian dan eksperimen berpaksikan teori dan konsep pemikiran ahli falsafah barat seperti Roger Bacon dan René Descartes. Dekolonisasi pemikiran dan intelektual hanya akan berlaku jika kemahiran berfikir secara falsafah dibentuk, dibina dan dipergiatkan dan diperjuangkan dalam kalangan komuniti akademik termasuk para pelajar dan ahli akademik khasnya di institusi pengajian tinggi.